Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kata Abi Mas'ud, umirna bis sadaqati wa kunna nuhamilu fatasaddaqa Abu Aqil binisfi sa'. Qala wa ja'a insanun bi syai'in akthara minhu faqala al-munafiqun Inna Allah la ghaniyun an sadaqati hadha wa ma fa'ala hadha al-akhar illa riya'an fanazalat alladhina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi as-sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allah minhum wa lahum 'adzabun alim. Surah At-Taubah ayat 79. Hadis riwayat daripada Al-Bukhari dan juga Muslim. Abi Mas'ud cerita, Sayyidina Abi Mas'ud radhiyallahu anhu al-Ansari, dia cerita, dia kata ketika mana kami disuruh untuk mengeluarkan derma. Cerita ni berkaitan dengan perang Tabuk. Cerita ni berkaitan dengan peperangan Tabuk yang berlaku pada bulan Rajab tahun yang ke-9 Hijrah, tahun yang ke-9 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perang Tabuk perang susah, perang yang memerlukan pengorbanan yang tinggi kerana jarak perjalanan yang jauh, kerana musimnya yang terlalu panas, kerana ekonominya tak berapa nak stabil. Maka Nabi mengarahkan para sahabat untuk sedekah, untuk derma, untuk infak. Siapa-siapa yang ada lebih infak, kita nak perang. Fatasaddaqa Abu Aqil binisfi sa'. Kata Abi Mas'ud yang riwayat hadis ni, dia kata bila Nabi kimpin untuk derma, untuk sedekah, ada seorang sahabat nama dia Abu Aqil. Dia ni orang miskin, dia tak ada duit banyak, maka dia pun nak derma, dia ada semangat nak derma. Maka dia pergi bagi setengah gantang kurma. Sikit lah, setengah gantang kurma. Nak pergi perang ni, nak pergi Tabuk daripada Madinah jauh 700 kilo, setengah gantang Nabi dia bagi. Waja'a insanun bi syai'in aktsara minhu, ada sahabat lain yang lebih sikit, dia bagi lebih. Sehingga kan dalam riwayat lain sebut Abdul Rahman bin Auf bagi beribu dinar, sebab dia ada duit banyak. Bila ada sebahagian sahabat yang bagi sikit, ada sebahagian sahabat yang bagi banyak, maka munafik kata, golongan-golongan munafik ni kata apa? Inna Allah la ghaniyun an sadaqati hadha. Mereka kata kepada orang yang bagi sikit ni, dia berkata ni Allah Ta'ala tak perlu sikit-sikit ni, Allah Ta'ala maha kaya, takat bagi setengah gantang ni tak perlu. Dia pemain orang-orang yang bagi sedikit. Bila dia dengar ada orang yang bagi banyak, dia berkata wa ma fa'ala hadzal akharu illa riya'an. Hak bagi banyak tu bukan sebab apa? Nak riak tak? Nak tunjuk-tunjuk. Hak sikit pun kena, hak banyak pun kena. Ni munafik. Bila terjadi kejadian yang macam ni, munafik komplain, munafik beri komentar terhadap sahabat-sahabat Nabi yang mengeluarkan infak dalam peperangan Tabuk, Allah Ta'ala jawab dalam surah At-Taubah ayat 79. Tuan-tuan, surah At-Taubah, surah yang ke-9, surah yang panjang. Antara topik paling banyak dibincangkan dalam surah At-Taubah cerita tentang perang Tabuk. Dia turun ayat tu, Allah Ta'ala kata allazina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat
wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakharallahu minhum walahum azabun alim. Dan mereka-mereka yang mengeji dan mereka-mereka yang mencela, mereka yang mengejek, orang-orang yang menderma, yang sikit mereka kata Allah Ta'ala tak perlu, yang banyak mereka kata nak riak, golongan yang duk cela orang-orang yang menderma tadi, Allah Ta'ala akan cela mereka dan mereka disediakan azab yang sangat pedih. Ayat ini turun sebagai menjawab kepada celaan, ejekan, kutukan yang dilakukan oleh kelompok munafik dalam peperangan Tabuk. Dalam satu lagi hadis riwayat daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Tabuk jalasa lin-nas falamma fa'ala dhalika ja'ahu al-mukhallafuna fatafiqu ya'tadiruna ilayhi wa yahlifuna lahu wa kanu bid'atan wa thamanina rajulan faqabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatihim wa bay'ahum wastaghfir lahum wa wakkala sarairahum ila Allah wa sadaqathu hadithi. Kata Ka'ab bin Malik, bila mana Nabi balik daripada perang Tabuk, Nabi keluar jalan jauh dengan jumlah tentera 30,000, sampai-sampai perang tak jadi, tapi diisytiharkan juga sebagai kemenangan kepada musuh lari, balik. Bila balik sahaja ni, ada orang yang tak pergi perang ni mai jumpa, selapak mai jumpa Nabi. Kelompok yang pertama mai jumpa Nabi ni lebih kurang 80 orang, mai bersumpah dengan nama Allah, kata mereka ni memang terlepas sebab uzur. Sedangkan sebaliknya, sedangkan mereka tak ada uzur apa pun, mereka saja tak pergi perang, lalu mereka minta, ya Rasulullah kami minta ampun, kami minta maaf demi Allah, sumpah nama Allah, kami tak pergi dengan sebab kami ada uzur-uzur dan sebagainya. Nabi SAW seorang yang sifatnya rahmah. Nabi tak cakap banyak, Nabi tak tanya banyak, Nabi terima permohonan maaf daripada 80 tadi. Bahkan Nabi kata okey, mudah-mudahan Ta'ala ampun, dan Nabi serahkan segala urusan rahsia itu kepada Allah. Dari sudut zahir mereka meminta ampun, Nabi atas sifatnya sebagai rahmah tadi, Nabi terima. Kata Ka'ab bin Malik, dia meriwayatkan, dia kata wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qatt an ba'da an hadani lil Islam a'zamu fi nafsi min sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an la akuna kadhibtahu fa ahlaka kama halaka alladhina kadzabu. Kata Ka'ab bin Malik, demi Allah, tak ada nikmat yang lebih besar yang Allah Ta'ala bagi kepada aku selepas dia berikan hidayah dengan Islam ini adalah aku sama sekali tak ada niat untuk bohong Nabi seperti mana puak tadi bohong. Ka'ab cerita sebab apa? Sebab hadis Ka'ab bin Malik juga tak pergi perang. Kelompok 80 tadi mai, mereka bagi alasan, kata mereka uzur, dan akhirnya Nabi terima. Ka'ab bin Malik kata, aku lepas daripada masuk Islam, lepas Allah Ta'ala bagi hidayah Islam pada aku, antara benda yang satu nikmat besar, aku tak sanggup nak tipu Nabi. Sebab dia tak pergi perang bukan dengan sebab uzur, dia terlepas saja-saja. Dia kata, kalaulah aku termasuk dalam kelompok tadi, nescaya akulah orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kata orang yang rosak, dan orang yang Allah Ta'ala sediakan azab yang pedih kepada mereka. Turun ayat surah At-Taubah 95 yang menyatakan kelompok 80 orang yang minta ampun kepada Nabi tadi, mereka tu hanya berpura-pura. Jangan kamu layan mereka. Allah Ta'ala kata kepada Nabi, fa'aridu anhum innahum rijs. Jangan layan mereka, kerana mereka tu adalah rijs, najis. Najis ni makna apa? Mereka jahat. Wa ma'wahum jahannam, tempat balasan mereka neraka, jaza'an bima kanu yaksibun, sebagai balasan dengan apa yang mereka buat. Ka'ab bin Malik kata, nasib baik aku tak termasuk dalam puak tu. Dia tak pergi perang, tapi dia tak pergi jumpa Nabi memberi alasan-alasan palsu. Sebaliknya dia jumpa dan dia bagi tahu betul-betul bahawa dia tak pergi perang tanpa sebab. Yang cerita Ka'ab bin Malik ni panjang lagi. Dia ada hadis lain yang akhirnya Nabi boykot dia hampir 2 bulan, tak cakap tak apa,
turun ayat yang mengakui kata Allah Ta'ala terima taubatnya. Dalam satu lagi hadis riwayat daripada Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, kanu 10 ruhtin takhallafu 'anil nabi fi ghazwati Tabuk. Ada 10 orang lebih kurang yang mereka tak pergi perang Tabuk. Tuan-tuan, dalam perang Tabuk kalau kita baca detail balik sejarah dia ada macam-macam kelompok. Ada kelompok yang pergi perang 30,000. Ada kelompok yang tak pergi perang dengan sebab uzur. Ini pun ramai. Uzur, mereka tak ada salah. Orang perempuan, orang tua, kanak-kanak, orang yang lemah, orang yang sakit, ini uzur, tak ada masalah. Ada kelompok yang tak pergi perang dengan sebab mereka munafik. Macam tadi, 80 orang. Dan lebih lagi jumlah tu. Mereka ni munafik, memang saja tak pergi perang, dan bahkan mereka seronok pula tak pergi perang. Tapi bila Nabi balik, mereka yang pergi jumpa awal berpura-pura kata mereka terlepas dan sebagainya. Kelompok yang keempat, mereka orang beriman, mereka orang bagus, mereka sahabat Nabi, tapi mereka ketinggalan daripada perang tanpa alasan. Inilah kelompok-kelompok ni, seperti Ka'ab bin Malik dan beberapa orang yang lain. Kata Ibnu Abbas, ada lebih kurang 10 orang mereka ni tak pergi perang Tabuk. Falamma hadara ruju'an Nabi awsaqa sab'atun minhum anfusihim bisawaril masjid. Bila Nabi balik daripada perang Tabuk, ada 7 orang dari kalangan yang tak pergi perang ni duk tambat diri mereka di tiang masjid. Tiang masjid Nabi tu mereka pergi ikat diri mereka. Wa kana mumirrun Nabi idza raja'a fil masjid alaihim. Nabi bila balik, Nabi lintas di masjid, sebab rumah Nabi tepi masjid. Nabi lintas, Nabi tengok, ada geng mana ni duk tambat diri masing-masing di tiang masjid. Falamma ra'ahum qala man haula'il muwaththaquna anfusihim bis-sawari. Nabi tengok, Nabi tanya kepada sahabat-sahabatnya, Nabi kata, ni siapa dia ni yang pergi ikat diri dekat tiang-tiang masjid ni? Apa punca? Apa sebab? Apakah yang menyebabkan tindakan mereka ni? Macam nak buat sesuatu benda, demonstrasi ke apa? Nabi tanya, ni cara apa ni? Siapa dia? Qalu, jawab sahabat, hadza Abu Lubabah wa ashabu lahu takhallafu anka ya Rasulullah hatta tutalliqahum wa tu'adzirhum. Itu Abu Lubabah dan kawan-kawan dia yang dia terlepas perang. Mereka nak minta maaf, mereka nak tunjuk kata mereka menyesal, mereka nak mengaku kata mereka salah. Mereka tak akan lepaskan diri mereka daripada tiang tadi, melainkan Tuan yang pergi lepas, melainkan Nabi yang pergi lepas ikatan tu. Mereka nak tunjuk kata mereka nak minta maaf betul-betul ni, sebab tak pergi perang, salah mereka. Dia lebih kurang 7 orang, diketuai oleh Sayyidina Abu Lubabah radhiyallahu anhu. Sebab tu kalau kita pergi Masjid Nabawi, ada salah satu tiang dinamakan tiang Abu Lubabah. Tiang tu tukang lah, tapi itulah tempat yang mana Abu Lubabah tambat diri dia. Bila Nabi dengar, oh ini Abu Lubabah dan kawan-kawan dia, beberapa orang lain yang nak mengaku salah, mereka tak akan lepaskan diri mereka, melainkan Nabi pirongkai ikatan itu. Kata Nabi, wa ana uqsimu billah la utalliqahum wa la a'zirahum hatta yakuna Allah wallazi yutalliqahum raghibu anni wa takhallafu 'anil ghazwi ma'al muslimin. Demi Allah, aku tak akan lepaskan ikatan mereka, dan aku tidak akan memberikan kemaafan kepada mereka sehinggalah Allah yang mengarahkan untuk aku lepaskan mereka. Sebab kesilapan mereka tak pergi perang Tabuk bukan mereka salah dengan Nabi, mereka salah dengan Allah. Maka tunggu Allah Ta'ala turun ayat. Kalaulah Allah Ta'ala turun ayat memberi maaf kepada mereka, baru aku pergi lepas mereka. Kalau tak, biar mereka duduk tangguh. Biarlah, aku tak akan memberikan kemaafan sehinggalah Allah Ta'ala memberi kemaafan kepada mereka. Falamma balaghahum zalik. Bila Nabi kata macam tu, satu penegasan daripada Nabi. Sebab apa? Soal tinggal perang ni bukan benda kecil. Soal tak mau pergi perang dengan sebab saja-saja bukan benda kesalahan kecil. Ini kesalahan pada Allah Ta'ala. Bila dengar kata penegasan daripada Nabi, para sahabat pun pergi cerita dekat puak-puak yang ikat diri ni. Kata mereka, bila dengar itulah jawapan Nabi, mereka pun kata, fanahnu nuqsimu billah la nutalliqu anfusana hatta yakuna Allah allazi yutalliqana. Kalau macam itulah ketegasan Nabi, kami pun sama. Kami tak akan lepaskan diri kami, biar kami terikat di sini sehinggalah Allah yang akan membebaskan kami. Sebab apa? Mengaku salah betul. Iktiraf betul yang salah ni mereka. Sebab mereka tak pergi perang tanpa ada alasan yang munasabah.
Tak lama lepas itu turun ayat dalam surah At-Taubah 102. Firman Allah, wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba 'alaihim innallaha ghafurur rahim. Sebahagian kelompok mereka mengaku tentang kesilapan mereka. Salahnya mereka telah mencampur aduk amal kebaikan dengan amal kesalahan. Mereka orang bagus, mereka buat kerja baik, tapi salah mereka mana? Mereka tak pergi perang. Dan mereka mengaku, kata mereka tak pergi perang itu, mengaku atas kesalahan. Asallahu ayyatuba alaihim, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima taubat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Bila turun ayat ni, Nabi segera bicari mereka 7 orang tadi yang diketuai oleh Abu Lubabah. Nabi rungkaikan ikatan, tanda kata Allah Ta'ala terima taubat daripada mereka. Ya, Allah Ta'ala terima taubat daripada mereka. Ini 3 hadis yang saya mukaddimahkan malam ini, cerita serba sedikit tentang peperangan Tabuk bersempena dengan kita berada dalam bulan Rajab. Antara peristiwa besar yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tentang perang Tabuk. Para hadirin sekalian, malam ini insya-Allah kita sambung diskusi kita tentang buku ataupun risalah berkaitan dengan keindahan Islam, Mahasinul Islam, tentang indahnya Islam. Dalam beberapa siri lepas kita membincangkan tentang indahnya Islam dari sudut akidah. Dari sudut akidah, iaitulah dari sudut rukun iman itu sendiri. Percaya kepada Allah, malaikah, rasul, kitab, qada dan qadar, hari akhirat, itu rukun iman itu sendiri. Kita hurai secara ringkas tentang konsep yang betul terhadap rukun iman, yang akhirnya bila kita faham rukun iman secara tepat, dia akan menghasilkan satu keindahan Islam yang ternampak daripada akidah. Itu selesai. Malam ni kita masuk nak tengok keindahan Islam dari sudut ibadah. Keindahan Islam dari sudut ibadah, yang mungkin dia akan hurai kepada kita apa hikmah, apa manfaat, apa kebaikan yang akan terhasil daripada ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya ibadah yang 5 adalah asas ibadah yang disyariatkan dalam Islam selepas daripada iman. Mula sekali iman, 6 rukun dah dibincangkan. Ibadah ni bila kita sebut ibadah, tunjang dia adalah rukun Islam itu. Ya, betul seluruh kehidupan itu ibadah, tapi tunjang kepada ibadah asas tu kita tak dapat lari daripada 5 rukun Islam. Allah telah mensyariatkan semua perbuatan ibadah dengan hikmah yang besar dan mengandungi rahsia yang banyak. Sesetengahnya diketahui oleh manusia dan sesetengahnya lagi tidak diketahui. Allah Ta'ala bila dia suruh kita buat satu-satu benda, sudah tentu benda yang Allah Ta'ala suruh buat itu ada hikmah, ada tujuan. Mana Allah Ta'ala suruh kita sembahyang saja-saja dah, Allah Ta'ala suruh kita puasa, mana boleh saja-saja. Dia ada hikmah, dia ada maqasid, dia ada tujuan. Cuma kadang-kadang hikmah ini manusia nampak, kadang-kadang hikmah itu tidak kita nampak, tapi hikmah tetap ada. Ketika Allah Ta'ala suruh buat tu, buat ni, buat macam-macam buat, semua itu punya hikmah yang manusia boleh nampak sebahagian daripada hikmah, sebahagiannya mungkin rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pertolongan Allah, kita akan memulakannya dengan definisi atau ta'rif yang ringkas dan tepat tentang setiap rukun yang 4 ini. Kemudian diikuti dengan menyebut keindahan Islam yang terkandung dalam semuanya. Semuanya akan diterangkan secara sederhana, tidak terlalu ringkas sehingga menjejaskan maksudnya, dan tidak terlalu panjang sehingga menjemurkan. Jadi dia kata dia akan mulakan, dia terang satu persatu daripada rukun Islam. Asy-syahadah dia tak terangkan dah, kerana syahadah itu terangkum dah maksud dan kefahamannya dalam rukun iman. Mengucap tu dah masuk dah dengan keyakinan dan kepercayaan kita terhadap 6 asas iman yang telah kita bincangkan dalam pertemuan-pertemuan sebelum ini. Jadi dia akan masuk terus kepada ibadah yang pertama, iaitulah salat. Satu benda yang semua kita tahu tentang kewajipan dia, tentang tuntutannya kepada kita, semua kita tahu. Bahkan bulan Rajab ni orang cerita tentang sembahyang lah. Kerana bulan Rajab ni bulan kita panggil bulan Isra, bulan Mi'raj. Jadi antara peristiwa besar yang berlaku kepada Isra dan Mi'raj sudah tentulah pensyariatan salat. Cuma mungkin
dalam salat yang kita duk buat tiap-tiap hari, yang kita duk sembahyang, sama ada wajib ataupun sunat, kadang-kadang kita nampak hikmah dia, kadang-kadang kita tak nampak. Kadang-kadang kita dapati hikmahnya sekian, kadang-kadang ada lagi rahsia-rahsia yang mungkin kita kena telusuri, kita kena duk kaji lagi, dan kita akan jumpa rahsia tersebut. Solat ialah rukun yang kedua daripada rukun Islam, iaitu selepas dua kalimah syahadah, dan dia sebagai dalil terhadap kebenaran dan kesahihan i'tiqad. Solat juga sebagai bukti tentang kejujuran terhadap apa-apa yang telah diyakini oleh hati. Yang pertama sekali, rukun Islam ni kita kata syahadah, itu adalah keyakinan. Nak buktikan keyakinan kita, praktikal yang pertama sekali adalah salat. Sebab itu salat dia garis pemisah. Nak beza kata dia orang beriman yang betul-betul beriman ataupun tidak, garis pemisah dia salat. Kalau takat mengaku saja beriman tapi salatnya tidak, itu bermakna imannya tak lengkap. Itu bermakna dia bukan lagi mencapai iman yang hakiki. Dari segi syarak, perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan berakhir dengan salam, ini ta'rif. Bila kita sebut ta'rif sembahyang ni apa? Dalam bahasa Arab dia kata af'alun wa aqwalun muftatihatun bit takbiri wa mukhtatimatun bit taslim. Ni fiqh. Kita kalau ngaji fiqh tu jumpa awal-awal ta'rif. Ta'rif. Fiqh ni perbahasan apa pun dia mulakan dengan ta'rif. Dan ulama fiqh ni di antara kelebihan depa, bila depa buat ta'rif, ta'rif yang tepat, ta'rif yang komplit dan lengkap. Itu di antara kelebihan lah yang Allah Ta'ala bagi kepada para ulama fiqh. Sembahyang ni apa? Dia kata aqwalun, perkataan, wa af'alun, dan perbuatan, muftatihatun bit takbir, yang dimulai dengan takbir, mukhtatimatun bit taslim, yang diakhiri dengan salam. Ada perbuatan dan ada perkataan yang dia bermula dengan takbir dan berakhir dengan salam, benda tu nama salat. Benda tu dinamakan salat. Sebab apa? Dalam bahasa Arab, salat maksud dia perkataan dari sudut bahasa. Salat ni makna doa. Salat adalah ad-doa. Kita doa tu sembahyang. Tapi itu tak jadi sembahyang seperti yang dituntut lagi. Sembahyang yang dituntut ni, dia kena ada perbuatan, dia kena ada perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Manakala dalil tentang wajibnya salat terdapat dalam Quran, hadis dan ijma' para ulama. Kalau tanya dalil ni, contoh tentang sembahyang ni, antaranya dalil dalam Al-Quran, fa aqimus salata wa atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka dirilah salat dan tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada agama Allah, dialah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ayat Allah Ta'ala suruh apa? Aqimus salat, dirikan sembahyang, bukan sekali, berulang kali, dan disertakan dengan wa atu zakat, tunaikan zakat. Cuma ayat tentang sembahyang dalam Quran ni semuanya berbentuk umum. Semuanya berbentuk umum. Tak ada ayat yang menjelaskan secara terperinci sembahyang macam mana. Paling tinggi pun ayat tentang sembahyang ni, wasjudu warka'u, sujud dan rukuk. Jadi nak sembahyang macam mana? Inilah yang perlunya kepada penjelasan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tak percaya dengan hadis, tolak hadis, tak terima hadis sebagai sumber hukum, nak sembahyang macam mana? Kerana sembahyang disebut dalam Al-Quran dalam bentuk umum. Dirikan sembahyang, sujud dan rukuk, habis takat tu ya. Nak sembahyang macam mana kalau kita tak melihat kepada sumber yang kedua dalam agama, iaitu hadis. Nabi sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Maka para sahabat bila tengok Nabi sembahyang, depa cerita dan sampailah pada kita sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu di antara salah satu bukti bahawa penolakan terhadap hadis menyebabkan terjejasnya amalan kita terhadap rukun agama. Penolakan terhadap hadis itu sumber agama. Tak percaya hadis, tolak hadis, makna kita tak boleh nak laksanakan agama ini. Dalil daripada hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wal hajji ila baitillahil haram liman istata'a ilaihi sabila.
Kata Nabi, Islam itu dibina atas 5 rukun. Menyaksikan bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad ialah pesuruh Allah. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan haji di Baitullahil Haram bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk menunaikannya. Nabi kata apa? Islam dia terbina dengan 5 asasnya. Rukun ni makna asas. Rukun ni makna benda yang tak dapat tidak kena ada. Maka Islam dia terbina dengan 5 perkara ni. Dengan mengucap, sembahyang, tunai zakat, puasa Ramadan dan pergi haji. Bila buat 5 rukun ni, makna seseorang itu boleh digelar sebagai orang yang Muslim. Manakala dalil ijma', seluruh ulama telah bersepakat tentang kewajipan solat, bahawa dia adalah salah satu daripada rukun Islam yang 5, yang mana seseorang Islam itu tidak diterima tanpanya. Orang yang tak semayang dengan keadaan dia tidak mengingkari semayang, okey lagi. Dia tak kata semayang itu tak wajib, cuma dia tak semayang. Dia mengatakan semayang wajib, tapi dia tak semayang. Orang yang macam ni diterima keislaman dia, tetapi dia fasik. Tapi kalau dia tak semayang dengan sebab dia kata semayang tak wajib, ini kafir. Kenapa? Ini asas, ini rukun. Salat mempunyai kelebihan yang besar dan kebaikan yang tidak terbilang banyaknya. Sebahagian daripada kelebihan dan kebaikannya yang terpenting ialah, ini nak cerita kepada kita tentang hikmah. Tentang hikmah sebenarnya yang disebut dalam buku ni banyak, panjang. Kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, salat menyucikan hati manusia dan membersihkan jiwanya dengan menjauhkannya daripada maksiat dan dosa. Ia menjadikan pengamalnya membenci setiap perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama sekali. Kesan kebaikan yang terhasil daripada sembahyang ni apa? Dia boleh menyucikan hati kita dan dia boleh membersihkan jiwa kita, sehingga perasaan manusia itu yang menunaikan sembahyang dengan hakikat yang betul, dia akan tanam dalam diri dia rasa benci tentang apa yang Allah Ta'ala benci. Maka kalau sembahyang dah buat tapi masih ada rasa cenderung kepada benda yang Allah Ta'ala benci, maka sembahyang kita tidak menepati hakikat yang sebenar. Itu mudah cara nak ukur. Hakikat sebenar sembahyang ni dia akan menghasilkan apa? Penyucian hati dan jiwa. Al-Quran sebut, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Surah Al-Ankabut ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, iaitu Al-Quran. Allah Ta'ala arahkan baca Al-Quran dan dirikan salat. Baca Al-Quran dan dirikan salat. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah, yakni salat, adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini Allah Ta'ala letakkan satu dia punya kayu ukur terhadap nilai sembahyang tadi apa? Dia menghasilkan penyucian jiwa, penyucian diri orang yang sembahyang tadi. Akhirnya dia semakin jauh daripada benda yang Allah Ta'ala benci. Ini yang pertama. Yang kedua, salat adalah penghubung seorang hamba dengan Tuhannya. Manusia akan sentiasa memerlukan Tuhannya. Di dalam salat, seseorang itu memuji Tuhannya, membesarkannya, menyucikannya, mengagungkannya, membaca ayat-ayatnya, merendahkan diri kepadanya, dan mengingatinya ketika berdiri, rukuk dan sujud, memohon hajatnya, meminta keampunannya daripada segala dosa, memohon pertolongannya dalam seluruh urusannya, dan meluahkan segala perasaan dan rahsianya kepada Tuhannya. Jadi salat ni, rahsia yang kedua ataupun kebaikan yang terhasil daripada salat adalah dia menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan. Orang yang boleh hadir dalam sembahyang secara hakikat yang betul, itu adalah tempat dia berhubung direct dengan Allah Subhanahu wa taala, meluahkan perasaannya, memohon apa yang dia nak, merendahkan diri dia, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makna ini tempat perantara langsung dia dengan Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, ia menunjukkan erti ibadah dengan gambaran yang jelas dan maksud yang tepat. Berdirinya seseorang hamba seperti rukuk, sujud, bacaan ayat-ayat Al-Quran, doa dan pujiannya terhadap Allah, semuanya itu adalah satu kesedaran tentang pengabdian yang betul terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat ni dia akan menghasilkan gambaran yang betul. Hubungan kita dengan Allah adalah hubungan sebagai seorang hamba dengan Tuhan, iaitulah Allah Rabbul Jalil. Dia bukan hubungan dengan siapa-siapa, dia hubungan hamba, kita ni hamba dengan Tuhan, iaitulah pencipta kita, Allah Rabbul Jalil. Yang keempat, salat juga adalah sebagai sumber kebahagiaan dan kerehatan minda. Ia adalah satu tanda Islam dan iman yang nyata, yang membezakan antara orang Islam dan kafir. Salat rupanya dia boleh menghadirkan ketenangan. Salat dia boleh menghadirkan kerehatan minda. Penyakit paling besar manusia zaman lah apa? Serabut. Itu penyakit dah. Penyakit tak tenang. Banyak orang tak tenang. Maka nak mencapai ketenangan, salah satu adalah dengan sembahyang. Syaratnya sembahyang seperti mana yang telah dituntut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, Nabi kata, al-ahdu allazi bainana wa bainahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian, perbezaan antara kita dengan mereka, yakni orang tak beriman, orang kafir, adalah salat. Siapa-siapa yang meninggalkan salat adalah kafir. Nabi guna terus perkataan tu. Para ulama hurai panjang lah. Maksud orang yang tinggal salat sini, maknanya orang yang memang tak sembahyang dengan tidak mengakui kata sembahyang tu wajib. Dia sampai ke peringkat kafir. Tapi nak sebut kata apa? Nak sebut kata ini garis pemisah antara orang yang beriman dengan orang yang tak beriman. Nak tengok di mana? Tengok tang salat. Kalau salatnya okey, maka itu di antara tanda kata imannya terpelihara. Tapi kalau salatnya pun tak okey, maka masalah terhadap iman yang dia duk mengucap dua kalimah syahadah tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menghadapi apa-apa masalah, baginda akan bangun mendirikan salat. Ini Nabi, style Nabi. Nabi manusia. Nabi manusia. Dalam ayat surah Al-Kahfi ayat terakhir, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Katakan bahawa sesungguhnya aku manusia seperti kamu, cuma bezanya Nabi diwahyukan. Maka oleh kerana manusia, dia akan ada masalah. Bila nama manusia, mesti akan ada masalah. Dan Nabi manusia, maka Nabi juga ada masalah. Bila nama manusia, dia akan ada perasaan. Nabi manusia, maka Nabi juga ada perasaan. Ada ketikanya sedih, ada ketikanya gundah gulana, ada ketikanya seronok. Ini perasaan manusia. Maka Nabi bila dia berhadapan dengan masalah, dengan benda-benda yang mengusingkan diri dia, dia akan bangun dan akan sembahyang. Dia akan sembahyang, memohon supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelesaikan segala permasalahan ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Bilal radhiyallahu anhu, aqimis salah arihna biha. Dirikanlah, yakni serulah untuk salat dan rehatkanlah kami dengannya. Nabi seru, Nabi kata kepada Bilal, Bilal panggil orang sembahyang dan rehatkan kami dengan sembahyang. Maknanya apa? Panggil orang kita nak berehat. Berehat bukan duduk saja. Maksud Nabi berehat situ nak sembahyang. Kerana dengan sembahyang dia boleh mendatangkan kerehatan minda, dia boleh mendatangkan ketenangan jiwa, menghubungkan hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun baginda sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang amat tinggi kesabaran, ketabahan dan ketahanannya, namun baginda tidak menemukan ketenangan kecuali dalam salat. Baginda juga selalu bersabda, wa ju'ila qurratu aini fi salah, dijadikan kegembiraanku di dalam salat. Nabi kata tempat yang paling aku seronok tenang jiwa ni bila? Waktu sembahyang. Itu Nabi. Walaupun Nabi ni seorang yang sangat sabar, seorang yang sangat tabah, seorang yang, tapi Nabi dia nak cari ketenangan adalah dalam sembahyang. Maka sembahyang antara hikmah dia menghasilkan tenang. Dan tenang inilah satu benda yang dia tak ada jual di mana-mana, dia tak ada boleh dapat pada siapa-siapa melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh memberikan ketenangan kepada manusia. Yang seterusnya, yang kelima,
Solat juga satu manifestasi yang jelas untuk melahirkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang tidak terbilang. Oleh sebab itulah Rasulullah berdiri untuk solat sehingga pecah-pecah tapak kakinya. Apabila disoal tentang ini, baginda bersabda, afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Al-Bukhari. Syukur satu tuntutan kepada manusia. Ayat yang sangat popular, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Makna Allah Ta'ala suruh kita bersyukur. Dan salah satu tanda nak tunjukkan syukur kita terhadap segala nikmat yang Allah Ta'ala beri ni, salah satu dia, syukur bukan cukup dengan sekadar sebut Alhamdulillah. Syukur adalah semakin dekat kita dengan Allah. Dan salah satu cara nak jelaskan kesyukuran itu dengan sembahyang. Sebab itu Nabi apabila ditanya oleh Aisyah, sebab apa tuan sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki, sedangkan tuan telah dijamin terampun dosa kesalahan yang telah lalu dan akan datang? Nabi jawab, afala akunu abdan syakura, salahkah aku nak jadi orang yang bersyukur? Walaupun dosa tak ada, walaupun Nabi dijamin, Nabi ni maksum, tak akan buat dosa. Dan kalaupun Nabi terlibat dengan dosa, Allah Ta'ala dah ampun dah. Sama ada yang lepas yang akan datang. Lalu Aisyah tanya, sembahyang buat apa lagi? Nabi kata apa? Salah kah? Sebab aku nak jadi orang yang bersyukur. Makna dia apa? Salah satu cara untuk tunjukkan rasa syukur, dengan orang itu semakin dekat dengan Allah dalam ibadah sembahyang. Hal ini bermakna apabila seseorang itu bersolat, dia telah melahirkan kesyukuran terhadap Allah. Dan sesiapa yang tidak bersolat, sesungguhnya dia tidak mensyukuri nikmat, kelebihan dan ihsannya. Memadailah seseorang itu mendapat cercaan dan kehinaan setelah Allah melimpahkan kurniaan kepadanya siang dan malam. Sepatutnya dia bersyukur kepada Allah, tetapi sebaliknya dibalas dengan kekufuran. Sepatutnya dia menghadap kepada Allah, namun sebaliknya dia berpaling menjauhkan diri daripada Allah. Tidak berdiri menghadap Allah menyatakan tanda syukur dan mengakui kurniaan Allah bersama orang yang rukuk dan sujud. Kita yang dah sembahyang, alhamdulillah. Tapi dalam keadaan ni ramai orang yang sembahyang dia ambil ringan. Dia ambil ringan. Dia anggap kata sembahyang ni siapa-siapa nak sembahyang silakan. Tak mau sembahyang pun tak apa. Sedangkan hakikatnya sembahyang itu garis pemisah antara imannya seseorang dengan tak beriman. Yang keenam, solat merupakan cahaya yang menerangi hati tuannya, menyerikan wajahnya dan dapat dilihat pada anggota perbuatannya. Rasulullah bersabda, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani, atau tamla'u ma bainas samawati wal ard, was-salatu nurun, was-sadaqatu burhanun, was-sabru dhiya'un, wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, kullun nasi yaghdu faba'i'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, menjaga kebersihan itu separuh daripada iman. Nabi kata, orang yang jaga bersih, jaga kebersihan dan kesihatan dan semua itu sebahagian daripada iman. Kalimah alhamdulillah, orang yang menyebut alhamdulillah, dia memenuhi timbangan Allah Subhanahu wa taala. Manakala kalimah subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di antara langit dengan bumi. Memenuhi ni makna apa? Nilai besar, penuh di antara langit dan bumi. Salat itu cahaya. Itu poin dah. Nak sebut kata salat itu cahaya yang boleh memberi cahaya terhadap hidup kita. Sedekah itu adalah satu bukti keimanan. Kesabaran itu adalah sinaran. Al-Quran sebagai hujjah bagi kamu ataupun atas kamu. Setiap pagi manusia melakukan urusannya mengikut nafsunya, yang sama ada membebaskan mereka ataupun memusnahkannya. Hadis tadi sahih riwayat daripada Imam Muslim. Yang poin dia apa? Nak sebut antara benda yang boleh menerangi kita dalam hidup ini adalah salat. Antara benda yang boleh menyuluh kita ni, kalau tak ada cahaya, nak pergi mana? Tak tahu. Maka demikianlah perumpamaan dalam hidup. Hidup ni dia memerlukan kepada penyuluh jalan, dan penyuluh jalan ini adalah salat. Yang ketujuh,
Dia juga menghapuskan dosa dan mengangkat darjat. Ini semua orang tahu, tapi inilah hikmah dia. Kita tahu benda ni, sembahyang ni dia hapus dosa, tapi ini hikmah yang nampak daripada sembahyang. Menghapuskan dosa dan mengangkat darjat sekaligus. Dosa terbuang dan darjat terangkat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Hud, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna sayyiat zalika zikra lizakirin. Dirikanlah salat pada kedua tepi siang. Apa dua tepi siang ni? Pagi dan petang. Dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu dia akan menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang yang ingat. Allah Ta'ala kata, orang yang buat salah lalu dia sedar tentang kesilapannya, dia segera tampung kesilapan itu dengan kebaikan, kerana kebaikan itu akan menghapuskan kesalahannya. Dan salah satu benda baik ni apa? Sembahyang. Orang yang sedar kata dia buat silap, dia segera tampung dengan kesilapan. Sembahyang sebagai contoh, dia akan menghapuskan kesilapan-kesilapannya. Rasulullah bersabda, as-salatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kaba'ir. Antara satu salat fardu yang 5 dan satu salat Jumaat, antara satu salat fardu daripada subuh nak masuk zuhur, zuhur nak masuk asar, asar nak masuk maghrib, antara satu tu, dan juga sembahyang Jumaat minggu ni nak sampai pula ke minggu depan, itu adalah kafarah, penghapus dosa yang terdapat di antara kedua-duanya, selagi mana dia tidak melakukan dosa besar. Itu syarat dia lah. Dosa besar ni tak akan terampun melainkan dengan manusia tadi minta ampun secara bersungguh-sungguh. Dalam istilah agama dia panggil taubat nasuha. Tapi kalau dosa-dosa kecil, dosa dia akan tergugur, dia akan terhapus dengan amal kebajikan baik yang kita buat. Apatah lagi dengan kita mengambil berat tentang sembahyang, konsisten dalam sembahyang, dan sembahyang secara tepat seperti mana yang diminta oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, dia juga merupakan dalil tentang kelebihan dan rahmat Allah yang besar terhadap hamba-Nya. Apabila dia mewajibkan salat 5 waktu dalam sehari semalam dan membahagikan waktunya sepanjang hari. Ini di antara rahmat Allah, kasih sayangnya Allah, simpatinya Allah kepada kita. Dia suruh kita sembahyang sehari semalam 5 waktu, dan dia bahagi siap-siap dah waktu. Dia tak suruh sembahyang 5 waktu sekaligus, susah. Dia tak suruh sembahyang 5 waktu ni kena buat waktu pagi semua, dia akan menjadi susah lagi. Tanda rahmat dan simpatinya Allah, dia bahagi masa tu cukup cantik dan sesuai dah dengan kehidupan kita. Pagi dia, tengah harinya, kemudian petang, kemudian malam, sesuai dah. Dan ini di antara bukti kelebihan dan rahmat Allah kepada kita. Ini merupakan kebaikan yang amat besar bagi seseorang hamba, kerana dia adalah peluang untuk berhubung dengan Allah pada pelbagai waktu yang berlainan dalam satu hari. Demikian dia dapat menjauhkan daripada kejahatan, menghapuskan dosa, dan menaikkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seterusnya, melalui salat juga seseorang manusia akan mendapat pahala dan ganjaran yang banyak. Bayangkan sekiranya dia hidup selama 50 tahun dan bersolat setiap 5 waktu, setiap hari 5 waktu. Bayang hak wajib lah. Dia kata 50 tahun sembahyang, sehari 5 waktu. Dia akan mendapat pahala yang banyak sekali, iaitu 50 kali dengan 360 hari, dia akan sama dengan 18,000 kali dengan 5, dia akan dapat 90,000 solat. Itu dia bagilah matematik dah. Ni kalau orang nak kira, kata nisbah sembahyang yang kita dapat tu banyak tu, rakaatnya. Kalau hidup 50 tahun, dia boleh dapat sampai 90,000 salat. Bayangkan Allah Ta'ala tak kedekut. Allah Ta'ala sebut dalam, Nabi sebut dalam hadis, Allah Ta'ala boleh bagi gandaan pahala ni 1, 10, 100, 700 pun boleh. Dia tak ada masalah. Manusia saja nak dapat, sama ada dia nak ataupun tidak. Kebaikan ni dua ya, sama ada manusia tu nak ataupun tidak. Bila dia tahu, lepas tu mau ataupun tak mau. Itu sahaja. Yang soal mau tak mau tu dia kembali kepada diri manusia tadi. Maka apabila dia dibangkitkan pada hari kiamat kelak dengan ibadah salat yang banyak begini, ni yang wajib ni, dia tak kira yang sunat, ni kira yang wajib kan. Ibadat yang baik akan diberi pahala sebanyak 700 kali ganda, dan berganda-ganda lagi
betapa bahagia dan gembiranya dia pada hari itu. Ni dia kira tadi ni yang dapat jumlah rakaat sampai ke 90,000 sembahyang tu, itu baru kira yang wajib. Tak kira lagi yang sunat yang kita duk buat bulan Ramadan pula, lepas tu sembahyang macam-macam sembahyang lagi. Jadi kalau orang yang boleh menjadikan sembahyang sebagai agenda utama, sembahyang ni benda wajib, sembahyang kita tahu, tapi dia diletakkan di mana. Kalau dia boleh dijadikan sebagai agenda utama dalam kehidupan, insya-Allah individu yang baik terhasil, keluarga yang bagus, masyarakat yang hebat, negara yang cemerlang, semuanya terhasil dengan salat dititik beratkan. Dan dari sini seorang Muslim dapat menyedari bahawa sesungguhnya salat adalah salah satu daripada keindahan Islam yang amat agung. Dia juga menunjukkan rahmat Allah terhadap hambanya dengan memberi mereka peluang mencapai rahmat dan syurganya melalui salat yang 5. Allah Ta'ala boleh bagi ruang pahala untuk manusia dapat dengan satu je, salatnya. Konsistenkan salat. Okey. Ya, puasa, apa tu betul lah. Tapi ni yang perkara paling asasnya adalah salat. Kalau benda ni boleh jadi cantik, maka cantiklah seluruh kehidupan manusia tadi. Kemudian seterusnya dia kata salat mengumpul kelima-lima rukun Islam, iaitu dia mengandungi ucapan 2 kalimah syahadah. Dalam sembahyang kita mengucap rukun Islam yang pertama. Dia juga seolah-olah zakat harian apabila seseorang itu menggunakan sebahagian waktunya untuk menunaikan salat. Dan sebagaimana zakat menyucikan harta, begitulah salat menyucikan waktu dan menyucikan seseorang daripada melakukan maksiat pada waktu tersebut. Gambarannya seolah-olah bila kita keluar zakat, zakat ni tujuan dia nak menyuci harta benda kita. Macam tu bila sembahyang, kita ambil masa untuk sembahyang, kita menyucikan waktu kita. Di mana waktu dalam 24 jam ni, mungkin kita dalam keadaan lalai, kita dalam keadaan leka, kita ghalib, kita sibuk dengan macam-macam urusan, tiba-tiba kita pilih waktu ni untuk sembahyang. Waktu itu untuk menyucikan keseluruhan waktu kita, seolah-olah macam zakat. Nabi SAW pernah kata, "Ara'aytum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi shay?" Qalu la yabqa min daranihi shay. Qala fadzalika masalu salawatil khamsi yamhu Allahu bihinna al-khataya. Nabi tanya, Nabi kata kepada para sahabat, Nabi kata, kalaulah di hadapan rumah kamu ada sungai yang kamu mandi sehari sungai itu 5 kali. Sungai itu gambaran zaman itulah Nabi bagi. Kalaulah rumah kamu ada kolam renang contohnya, kamu mandi tiap-tiap hari 5 kali, adakah akan dapat lagi kekotoran yang terkesan kepada diri kamu? Sahabat kata tak ada. Mandi sampai 5 kali ni kira tak ada kotor langsung lah. Paling orang biasa mandi pun 3 kali, ini 5 kali sudah tentu tak ada kotor. Jawab Nabi, demikianlah sembahyang. Sembahyang 5 waktu itu dia akan mengikih dan menghapuskan dosa kesalahan yang manusia lakukan. Hadis sahih riwayat daripada Bukhari Muslim. Di sini kita dapat melihat hikmah kenapa salat selalu disebut bersama dengan zakat dalam kebanyakan ayat yang memerintahkan supaya menunaikan zakat. Dalam Quran hampir, bukan semua, walaupun bukan semua, tapi kebanyakan ayat Allah Ta'ala menggandingkan sembahyang dengan zakat. Rupanya di antara hikmah dia apa? Hikmahnya zakat itu menyucikan harta, adapun sembahyang dia menyucikan jiwa. Itu dia punya persamaan. Dia menyucikan jiwa, dia menyucikan waktu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, supaya waktu yang ada dalam hidup ini barakah, supaya harta yang ada dalam hidup ini barakah. Demikianlah jiwa yang ada ini barakah. Salat mengandungi perbuatan dan bacaan khas sepanjang salat. Seseorang itu mengawal nafsu dan segala anggotanya daripada semua perkara yang boleh merosakkan kesempurnaan salat. Ketika salat, seseorang itu menghadap ke arah Masjidil Haram sebagaimana arahan Umar. Jadi dia rangkum habis semua 5 rukun Islam. Dia ada tasyahud, ucap. Sembahyang ni diumpamakan macam zakat. Dari sudut dia menyucikan jiwa, zakat menyucikan harta. Dalam sembahyang ni kita kawal nafsu, kita jaga anggota supaya tak buat silap, tak buat salah. Macam mana kita jaga diri dalam bulan Ramadan, puasa sungguh-sungguh. Bila sembahyang kita menghadap ke arah Baitullahil Haram, Masjidil Haram, macam tu juga diumpamakan ibadah haji. Makna apa? Terangkum dalam 5 rukun Islam ni ada dalam sembahyang. Sebab itu dia kata as-salatu imaduddin. Sembahyang ni adalah tiang kepada agama. Tiang paling basic. Rumah mana boleh buat kalau tak ada tiang? Maka tiang, kalau dia ada bumbung, ada dinding, tapi tiang tak ada, tak jadi. Dia kena ada tiang dulu. Dan tiang itu adalah sembahyang. Kemudian yang seterusnya, salat adalah mendidik nafsu
supaya taat kepada pencipta dan memahami adab dan etika ibadah terhadap Allah serta kewajipan beriman kepada keesaan Allah, dia akan menanamkan perasaan mengagungkan Allah, takut, cinta, harap dan penyerahan sepenuhnya kepada Allah. Dalam hidup manusia ni, kita kena ada rasa takut pada Allah, kita kena ada rasa sayang pada Allah, kita kena ada rasa harap pada Allah, dan semua ini dia akan menghasilkan penyerahan diri secara penuh kepada Allah menerusi sembahyang. Baik, itu orang ada satu kata-kata, kalau kita takut kepada makhluk, kita akan lari daripada makhluk. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan mendekatkan diri dia kepada Allah. Itu bezanya. Orang yang takut kat makhluk, kalau budak-budak orang cerita hantu, lari daripada makhluk. Sebab apa lari tu? Sebab dia takut. Sebab dia takut. Kalau orang naik motor tak ada lesen ke apa, dia tengok roadblock manusia tu, habis roadblock tu dia takut, dia lari sebab takut kepada manusia. Tapi manusia yang takut kepada Allah, dia akan buat apa? Dia akan makin dekatkan diri dia kepada Allah. Ini beza konsep takutnya manusia kepada Allah dengan takut manusia kepada makhluk. Dan semua tadi, takut, harap, cinta, dia akan hadir dalam sembahyang apabila manusia itu menyerahkan dirinya dan urusan hidupnya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala yang terakhir, dia juga sebagai satu manifestasi kasih sayang, penyatuan dan peraturan antara orang Islam. Apabila orang Islam dari seluruh dunia menghadap ke arah kiblat yang sama ketika salat, mereka akan merasai satu penyatuan dan persamaan serta melupakan perbezaan antara mereka. Ini kerana mereka semua hamba Allah, Tuhan mereka yang satu, kiblat mereka yang satu, dan agama mereka yang satu. Salat membentuk kesatuan. Dan inilah yang Allah Ta'ala sebut, innamal mu'minuna ikhwah. Orang Islam ni sama-sama orang Islam, ikhwah, persaudaraan, kesatuan. Dan nak menghasilkan kesatuan dan persaudaraan ini, dia mai daripada sembahyang. Apabila kita menghadap Tuhan yang sama, kiblat yang sama, bentuk perbuatan yang sama, dan ini menghadirkan satu perasaan kasih sayang. Tiada perbezaan antara orang kaya dengan orang miskin, yang tinggi dengan yang rendah, yang berpangkat, yang tak ada pangkat, yang ada nama, yang tak ada nama. Dalam sembahyang sama semua. Koklah orang kaya sembahyang ringkas sikit lah, sembahyang kaya. Orang miskin sembahyang bagi banyak, dah sama tuntutannya. Sembahyang sama lah, melainkan adalah dalam persoalan-persoalan tertentu seperti musafir dan sebagainya. Tapi dari sudut kedudukan manusia itu, yang berpangkat, yang tak berpangkat, yang ada kedudukan, yang tak ada kedudukan, sembahyang tuntutannya sama. Orang Islam memastikan arah yang betul ketika menghadap kiblat, dan mereka tidak boleh cuai atau tersesat. Ini akan mendidik mereka bersifat adil dalam segenap aspek kehidupan mereka dan meletakkan semua perkara di tempatnya yang sebenar. Dia akan turut merasai penderitaan dan kesusahan yang dialami oleh saudara seislamnya dan akan menjadikannya seorang individu yang bermanfaat kepada organisasi dan masyarakat. Kesimpulan, dia kata, sesungguhnya keindahan dan kebaikan salat bagi seorang hamba muslim tidak terbilang banyaknya. Yang disebut ni antaranya. Banyak lagi kalau kita nak kaji hikmah dari sudut kesihatan, orang kaji ada, dari sudut sains, dari sudut semua ada, macam-macam orang kaji. Ada risalah buku yang dikeluarkan oleh Universiti Malaya tu, yang buat tu salah seorang dari Cina, salah seorang bukan Islam, tapi kaji tentang sembahyang. Sembahyang ni memberi kesihatan, memberi manfaat dari sudut kesihatan apa semua, kaji banyak orang macam. Tapi kesimpulan dia kata apa? Kalau nak bilang tentang indahnya sembahyang dan hasil daripada sembahyang ni terlalu banyak. Diharapkan semoga segala yang disebutkan di sini walaupun sikit dapat menggalakkan lagi seseorang muslim untuk lebih tekun menunaikan syiar agama yang agung dan anugerah Allah yang amat mulia ini. Walaupun yang sebut tadi benda-benda mungkin dah berulang, tapi mudah-mudahan pengulangan tadi dia boleh memberikan semangat untuk kita menjadikan sembahyang ni dia adalah agenda dalam kehidupan kita, agenda dalam keluarga kita, agenda dalam masyarakat kita. Dia bukan soal nak sembahyang, tak mau sembahyang sudah, tetapi dia patut dipromosi dan diagendakan. Mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan, kita akan menjadi orang yang menjadikan sembahyang sebagai perkara penting dalam hidup. Salatlah perkara asas dan utama untuk kita melahirkan baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negara yang baik, dan juga Allah Ta'ala akan ampunkan dia mai daripada sembahyang. Sebab tu ayat yang sebut apa? Allazina immakkannahum fil, orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kekuasaan mereka di atas muka bumi. Perkara pertama sekali, aqamus salah, mereka dari sembahyang. Nombor satu, orang yang diberikan peluang untuk memegang
Allah Ta'ala, orang yang diberi ruang untuk memegang tampuk kekuasaan, kalau pertama yang dia fikir, aqamus salah, macam mana nak bagi seluruh orang menjadikan sembahyang dalam agenda hidup yang sangat penting. Itu cerita tentang sembahyang, dan insya-Allah kita akan sambung ibadat yang kedua nanti berkaitan dengan zakat. Apa pula kebaikan yang terhasil daripada zakat? Ini yang kita sebut tentang keindahan Islam. Islam ni sangat indah apabila kita tengok daripada sudut yang tepat. Kadang-kadang orang duk faham Islam yang silap apabila Islam itu digambarkan silap oleh orang Islam sendiri. Ini di antara kesilapan kita lah. Kita kena mengaku lah. Di antara kesilapan orang Islam apabila dia memberi gambaran yang silap terhadap Islam, akhirnya orang yang bukan Islam, orang yang tak faham Islam, dia menafsirkan Islam dengan cara yang silap. InsyaAllah mudah-mudahan dengan kita berdiskusi buku ini, insyaAllah dia akan menghasilkan natijah yang baik kepada kita untuk kita faham Islam dengan kacamata yang sebenar, yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersalah dan tersilap, saya mohon ampun daripada Allah, mohon maaf daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.